Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah kita masih lagi berada di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkatan, bulan Ramadan. Hari ini sekarang ini kita telah pun masuki fasa yang kedua daripada bulan Ramadan, ini 10 hari yang kedua. Semoga yang lepas-lepas daripada awal Ramadan itu kita telah maintainkan, kita telah laksanakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala puasa yang sebaiknya, kemudian menjaga amal ibadah kita, dan semoga kita terus konsisten untuk kita meningkatkan iman kita, amal ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini tazkirah mari beringat. Pada hari ini saya nak kongsikan satu perkara. Nak sama-sama dalam muhasabah. Namanya pun tazkirah mari beringat, sama-sama kita beringat. Kenapa seseorang itu kadang-kadang dia malas nak bersahur. Macam hari ini punya tajuk, rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas orang mereka yang bersahur. Kadang mula-mula kalau kadang-kadang kita perhatikan, bila mula-mula hari pertama puasa, hari kedua puasa, kan kita nak bersahur. Sebab apa? Kita punya sistem badan kita tu baru nak bertukar, tertukar settingnya, makannya kan. Jadi kita nak jaga-jaga ni, kita sahur. Takut kalau tak sahur nanti lemah ataupun cepat lapar. Tapi kita dah masuk 5 hari, 6 hari kita dah okey. Jadi kadang seorang itu kita tak payah sahur lah, sebab dah okey dah. Perut pun dah okey dah, badan dah setting dah, maksudnya dah okey lah. Tak perlu sahur lah. Tak sahur pun hari tu pun terlepas sahur, boleh teruskan je, okey je. Tak rasa ngantuk, tak rasa lapar ke, sampai ke maghrib, sampai ke waktu buka. So, tinggalkan sahur. Tak payah sahur lah. Macam tak ambil berat. Jadi, inilah sama-sama kita nak muhasabah. Seperti mana kita lihat tajuk pada hari ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas orang yang bersahur. Ia sebenarnya daripada sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahawasanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Yusalluna 'alan nabi, itu hadis yang lain. Ini ada hadisnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat ke atas mereka orang yang bersahur. Selawat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ialah mana apa? Allah Subhanahu wa taala berrahmat. Ini seperti mana penerangan para ulama. Selawat Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat. Selawat malaikat kepada manusia, iaitu memohon keampunan kepada orang yang bersahur. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan makan bersahur itu, maksudnya makan sebelum kita berpuasa itu dinamakan bersahur. Menjadikan makan sebelum bersahur itu sebab seorang itu mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ini ada merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makannya sebelum kita nak berpuasa tu, makan dulu. Makan tu berpahala. Maksudnya boleh beroleh ganjaran. Walaupun ulama mengatakan bahawasanya hukumnya adalah sunat, tapi di sana banyak kelebihan yang akan diperolehi seorang hamba bila dia istiqamah ataupun dia menjaga tentang bersahur. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain juga, Nabi SAW beritahu bahawasanya tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kamu, kerana sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Jadi Rasulullah SAW juga dalam hadis ini menjadikan bersahur itu, Rasulullah SAW memberi saranan kepada umat Islam kerana untuk bersahur, kerana bersahur itu terdapat keberkatan. Apa makna keberkatan? Sebelum ini pun saya beritahu, maksudnya pada tazkirah,
yang minggu lepas ada beritahu tentang makna keberkatan. Ulama juga menjelaskan makna di sini ialah seorang itu beroleh keberkatan dengan dua makna, satu duniawi, satu ukhrawi. Duniawi ialah dengan bersahur, seperti mana maklum, kita dapat energi, kekuatan badan untuk meneruskan rutin harian kita. Ini keberkatannya. Dan satu lagi yang ukhrawi. Segi ukhrawi ialah ataupun agama, ialah dengan bersahur itu membezakan puasa kita dengan puasa orang daripada pelbagai agama yang lain. Mereka juga ada puasa, tapi membezakan kita dengan mereka ialah makan sahur. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat daripada makna sahur itu sendiri, makna sahur itu ialah, makna sahur itu dari segi bahasa, makanan yang dimakan ketika hampir waktu subuh. Segi maknanya lah. Di sana juga terdapat perbezaan pendapat ulama tentang makna, tentang bilakah sebaiknya seorang itu berpuasa. Dan juga hadis kita biasa dengar, ataupun mungkin kita biasa dengarlah tentang sebaik bersahur itu kita melewatkan sahur. Jadi untuk perkara ini ada sebahagian yang saya boleh kongsikan, ialah ada ulama mengatakan bila waktu malam ini dibahagikan pada 6 bahagian. Jadi kalau 6 bahagian, jadi waktu malam tu daripada itulah matahari terbenam sampai matahari terbit, dibahagikan pada 6 bahagian. Jadi daripada waktu maghrib. Jadi kalau 6 bahagian, kalau kita lihat, kalau kita katalah maksudnya malam itu ada 12 jam sebagai contoh, maka satu bahagian itu 2 jam. 2 jam. Jadi melewatkan sahur ini adalah bahagian yang terakhir. Maksudnya 2 jam yang terakhir. 2 jam yang terakhir adalah waktu yang terbaik. Bukan maknanya tak boleh sahur sebelum tu lagi, tapi melewatkan sahur ini adalah bahagian yang terakhir. Bahagian yang terakhirnya macam mana? Ada pula betul nak azan subuh tu kan, imsak pun kata boleh makan lagi. Betul. Sekarang apa ni, kalau masalahnya kalau tak ada jam nak apa, ataupun dia pun tak pasti tak ada kalender ataupun tak ada waktu-waktu kan, waktu-waktu subuh. Jadi itu yang masalah tu. Jadi terlampau melewatkan sahur sampai timbul syak pun masalah juga. Timbul sanksi, ni dah actually dah subuh ke belum? Sebenarnya dah subuh ataupun belum? Jadi ulama mengatakan bahawa bahawasanya 2 jam yang terakhir, ini sebagian ulama lah antara pendapatnya, 2 jam yang terakhir adalah waktu yang terbaik sahur. Kan kita nak bila kita mengatakan melewatkan sahur, ini daripada antara pendapat ulama ini, yang terakhir, bahagian terakhir itu 2 jam yang terakhir adalah waktu yang terbaik untuk kita sahur. Maknanya daripada 3.30 lah, 3.30, 4.30, sekarang lebih kurang subuh antaranya 5.40 5.42 lebih kurang kan. Itulah antara waktunya. Jadi itulah antara waktu-waktu yang terbaik, masa yang terbaik untuk kita bersahur. Nak awal lagi tak ada masalah. Masalahnya kita nak cari yang terbaik, insya-Allah. Dan kelebihan sahur ni seperti mana telah diberitahu, telah saya kongsikan tadi tentang sahur pun terdapat keberkatan. Maka ulama menjelaskan lagi tentang kelebihan bersahur. Antaranya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menulis menerangkan tentang kelebihan bersahur. Antaranya ialah bersahur adalah sunnah dan dia seterusnya secara tak langsung berlawanan dengan cara puasa orang lain ataupun agama lain. Di samping itu, bersahur mengelakkan kebanyakan sifat buruk yang timbul daripada keadaan yang sangat lapar. Kerana seorang itu kalau tak bersahur, bila dia akan menjadi lapar, dan melapar tu dia sifat buruk, maksudnya mungkin dia gagal untuk, susah nak mengawal emosi dia. Dia marah je. Sebab apa? Dia punya mood dia satu hari boleh, orang kata swing dia punya ataupun bad mood lah. Sebab apa? Pagi tadi tak bersahur. Jadi dengan bersahur tu dia ada kecergasan tu ada. Tapi bila tak bersahur ni,
tu lah, mungkin dia punya emosi tu agak terganggu, pada hari tersebut. Dan juga kalau kita lihat ringkasnya yang saya ringkas tentang makna bersahur, tentang kelebihan bersahur ialah waktu sahur adalah waktu yang antara waktu-waktu yang doa kita dimustajabkan. Jadi dengan berkat bersahur ini kita mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berzikrullah, untuk kita berdoa. Bila kita sebut doa, kita mudah-mudahan kalau kita bangun tu, selain kita nak makan, kita doalah walaupun terringkas, walaupun doa yang ringkas, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa kita, zikir-zikir kita ataupun kata-kata baik kita, insya-Allah. Dan perkara yang perlu kita ingat ialah setiap perkara, setiap perkara yang kita buat jangan keterlaluan. Maksudnya di sini ialah bila kita bersahur tu jangan kita keterlaluan makan yang nak dia punya tu sampai ke petangan, sampai ke ni kita pun dalam sahur kita makan banyak-banyak, kan? Ataupun sama juga waktu buka, kan, boleh memudaratkan diri sendiri. Kadang seorang itu macam dia supaya ni dia nak buat kerja ke apa ke, so dia kata ada ekstra acara pada hari tersebut paginya, dia pun sahur dia makanlah banyak-banyak, sebab nanti ada acara ni dia sibuk. Jadi dia khawatir di situ ada dia punya mudarat pada badan dia. Jadi jangan sampai keterlaluan. Makanlah, maksudnya yang insya-Allah yang boleh memenuhi kita punya keperluan. Insya-Allah moga dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan, memberi keberkatan kita sepanjang hari, bahkan sepanjang Ramadan, insya-Allah. Semoga daripada perkongsian saya pada hari ini, sama-sama kita bermuhasabah, insya-Allah. Semoga saya yang sampaikan juga, semoga Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan saya dan kita semua dalam amal kebaikan, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurangan saya minta maaf pada anda semua, pada para jamaah semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memaafkan saya. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.